السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sampai hadis ke berapa dah? Anda tak? Ha? Alhamdulillah. Macam mana? 63. 63. 63 dah. Tentang pakaian hibrah, hibrah. Tengok hadis tu, nak tengok tak? Saya pakai kitab lain tapi sama ya hadis. Cetakan lain. Sini, sambung ni ya. Sambung sini no. 63 no. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala hadathana Mahmud bin Ghailan hadathana Abdul Razzaq حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة. Daripada Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad Aun Ibnu Abi Juhaifah, daripada ayahnya berkata, aku melihat baginda Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Al-Imam Sufyan Tsauri berkata, aku kira ia adalah hibarah. Ini hadis yang seterusnya tentang pakaian Nabi SAW. Kata Sayyidina Aun bin Abi Juhaifah daripada ayahnya, itu Abu Abi Juhaifah. Ayahnya mengatakan, itu sahabat Nabi Muhammad, aku melihat baginda Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Allah Sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai pakaian-pakaian yang pelbagai jenis. Ada pakaian Nabi SAW yang disebut qamis. Qamis, qamis itu adalah macam yang saya pakai. Qamis, qamis ini ada dua. Yang pertama, dia panjang macam ni sampai ke bawah. Orang Melayu panggil jubah. Tapi sebenarnya jubah bukan yang ni. Jubah yang lebih tepat adalah yang ulama-ulama dia pakai tu, yang belah dua tu, dia buat kat atas ni. Yang ni disebut qamis. Ini pakaian yang Nabi sangat suka sebab dia ringkas, dia selesa, okey dan mudah. Tapi kalau kita pakai baju Melayu, tapi kalau kita pakai baju Melayu, itu kategori mana? Jubah ke qamis ke?
walaupun dia belah sampai ke bawah, tapi disebabkan dia sekerat dan belahan itu tak sampai ke kaki, Allah senang, itu masih lagi qamis. Payah macam tu, kita buat bagi mudah. Jubah itu adalah satu pakaian yang labuhnya sampai ke kaki dan dibelah daripada atas sampai ke bawah, itu jubah. Qamis dua jenis. Yang pertama, kain yang daripada atas sampai ke kaki dan dibelah hanya setengah saja, tak dibelah semua, qamis. Yang kedua, qamis iaitu dia tak macam panjang macam ni, dia setengah saja, macam baju Melayu. Dia belah semua ke, dia belah sekat ke, itu adalah qamis. Allah senang. Selain daripada baju yang belah dari atas sampai bawah kat kaki, kainnya sampai kaki belah, selain pada ni semuanya disebut sebagai qamis. Kebiasaan lah dipanggil, Allah senang, itu qamis. Jadi adakah baju Melayu itu sunnah dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi taklah pakai sebagai baju Melayu, tidak. Tetapi qamis, pakaian jenis qamis itu adalah termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Orang Melayu ni apa yang mereka buat, banyak yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu dia pakai baju teluk belanga, baju Melayu, bawah dia kain. Allah senang amat. Kalau kita baca hadis Nabi Muhammad, okey, baju yang macam teluk belanga kita itu qamis. Yang kedua, kita pakai kain. Dalam hadis Nabi Muhammad disebut sebagai izar. Nabi ada kain, namanya izar, ada kain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Kain, baju Melayu, jubah ataupun qamis yang macam ni, semuanya adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, Allah senang. Jadi aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak jenis pakaian, pelbagai jenis. Ada yang lengan ketat, ada yang lengan ketat, ada yang lengan terbuka, ada yang panjang labuh sampai bawah, ada yang sekerat. Pelbagailah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu Nabi pakai musim sejuk, ada waktu Nabi pakai musim panas. Bukan saja pelbagai jenis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai baju, memiliki baju yang pelbagai warna dia. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada putih. Allah senang amat. Sebagian kata ada koko, Allah senang, hitam, okey, putih, okey, Allah senang amat. Tetapi dalam banyak-banyak warna-warna pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling suka putih. Berdasarkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum ada hadis, pakailah, Allah senang amat, oleh kalian akan pakaian warna putih, kerana pakaian warna putih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba amal. Ulama-ulama di Yaman, saya duduk di Yaman, dia tak pernah tinggal pakaian putih. Luang ni macam-macam warna dah, hijau, hitam, merah, kuning, biru, tapi dia panggil qamis dia mesti putih. Kerana nak sentiasa pakai putih, kerana putih dicintai oleh Allah SWT. Kita pula tak pakai jubah luar tu, macam mana? T-shirt dalam putih boleh? Yang Nabi sebutkan pakaian bukan maksudnya jubah, pakaian. Apa saja pakaian yang berwarna putih, termasuk kopiah, termasuk kain. Jenis-jenis pakaian yang warna putih, walaupun hanya sebahagian saja, itu kopiah saja putih, itu disukai oleh Allah SWT. Diusahakan setiap hari kita ada pakai putih, kalau boleh lah. Allah senang amat. Kalau tak boleh tak apa, hari Jumaat paling kurang kita pakai putih. Kerana di antara sunnah hari Jumaat memakai pakaian warna putih pergi sembahyang Jumaat. Tapi kadang-kadang khatib pun tak pakai putih, tak apalah. Khatib ada baju dia punya, jubah dia, tak apa, silakan. Khatib nak pakai hitam di luar, tapi khatib mesti kena ingat imam Jumaat pakai juga putih di dalam paling kurang. Kerana ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sil Habib Omar bin Hafiz, kita duduk dalam Musafa dulu. Habib Omar kalau mai hari Jumaat, dia betul-betul nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jubah luar putih, qamis putih, ridak putih, lebay ni putih, serban putih, cincin pun batu warna putih.
tongkat warna putih, kasut warna putih. Kalau hari musim sejuk, kita tengok hari biasa Sayyidina Habib Umar akan pakai stocking warna hitam waktu sejuk. Hari Jumaat stocking warna putih. Tidak ada di dirinya warna lain, semua putih. Itu yang paling afdal yang dibahaskan oleh ulama dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu yang paling afdal. Yang kedua, bawah sikit. Tak boleh yang paling afdal. Okey, bawah sikit. Kita pakai hari Jumaat, mana-mana bahagian pakaian kita warna putih. Contoh, kain warna hitam, baju warna putih. Okey, ini afdal juga, tapi yang peringkat kedua, ranking kedua. Okey, ranking ketiga, ini faedah kita ambil daripada Syekh Taha. Jadi antara orang alim fiqh lah mazhab Syafi'i ni. Lah ni duduk di Melaka, tak salah, duduk di Kedah. Dia digelar sebagai Ibnu Hajar Yaman. Digelar sebagai Ibnu Hajar, masya-Allah. Alim sungguh dalam ilmu fiqh. Disebut peringkat-peringkat darjat ataupun ranking afdalnya memakai putih di hari Jumaat. Yang pertama, semua putih. Yang kedua, atas atau bawah putih. Atas ke bawah ke putih, atau lebay saja putih. Peringkat ketiga, lebay tak putih, kain tak putih, baju tak putih, tapi cari pakaian yang ada belang-belang garisan putih. Itu dah cukup. Dapat pahala sunnah memakai putih di hari Jumaat. Contoh, kain kita warna hitam, baju warna hitam tapi butang putih, butang 3 biji putih. Okey, niat untuk hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun baju hitam, hijau, biru, kain kita warna hitam, batu ada garisan putih. Okey, niat hidupkan sunnah, hasil sunnah pakai putih hari Jumaat. Tapi itu yang paling bawah sekali. Allah SWT Muhammad. Kalau kita duduk di Tarim, Hadramaut, saya pengalaman duduk sana, Masjid Jami'. Masjid Jami' ni masjid macam masjid Allah SWT Muhammad. Dia panggil apa? Kalau kita masjid negeri lah. Kalau kota Tarim ni dia panggil masjid yang paling utama lah. Masjid paling besar, paling utama. Masjid Jami' ni Allah SWT Muhammad, di Tarim, kalau kita pergi sembahyang Jumaat, tak ada orang pakai baju warna lain, hanya putih semua. Atas, bawah, lebay, semua putih. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, kita pergi pakai baju warna lain, nampak kita ni macam pelik pada orang. Kita seorang mana? Kita. Bahkan orang tengok kita pula. Ini kota sunnah Yaman, masya-Allah. Masih ada lagi di sana kota-kota yang hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bukan hanya nak Yaman, kita nak Shah Alam, section 20 juga, surah An-Nur, semuanya nur, cahaya dengan cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini main Jumaat, ada sembahyang Jumaat, ada. Saya nak ajak, walaupun tak semua orang dapat maklumat ni, tapi kita semua yang akan main sembahyang Jumaat minggu depan, jemaah di sini pastikan pakai putih. Pastikan. Kawan-kawan saya sampai tahap beli kasut putih, slipper putih. Nak hidupkan yang paling afdal sunnah Nabi Muhammad. Tapi tak apalah, paling kurang kita adalah lebay putih ke, baju putih. Yang terbaik, semuanya putih. Inilah pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pakai putih, dia dicintai oleh Allah. Kerana pakaian tu Allah suka, dia pun Allah suka juga. Ini putih. Paling kurang tak ada juga, dalam lah t-shirt putih ada juga. Boleh lah, dan dia ada putih-putih tu di diri kita. Spender putih ya. Boleh lah. Bawa senang. Jadi sebab tu bila kita nak pergi buat umrah, boleh tak kita pakai baju kain ihram warna lain? Boleh. Sah tunaikan umrah. Ihram warna hijau, warna hitam, warna. Tetapi afdalnya, sunatnya kain ihram itu berwarna putih. Kenapa? Nak Allah cinta kita, kasih kita, Allah ampun dengan kita. Boleh tak kita kafankan orang tu kain warna lain? Boleh. Ini hukum fiqh lah dalam mazhab kita. Tapi afdalnya kafankan dengan kain putih. Kenapa? Kita harap jenazah ni dicintai oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Itu maksud dia. Maka putih menjadi warna yang paling Nabi suka, paling utama di sisi Nabi SAW. Dan serban Nabi sentiasa putih, kebanyakan keadaan lah. Khususnya waktu Nabi nak sampaikan dakwah, kebiasaan Nabi akan pakai putih. Dan sebagian waktu Nabi pakai hijau. Allah SWT. Dan waktu perang Nabi akan pakai serban warna hitam waktu perang. Ataupun waktu khutbah, Nabi kebiasaan juga memakai hitam. Kerana hitam ni seolah macam warna rasmi lah. Allah SWT waktu khutbah ataupun menyampaikan ceramah, dia panggil apa? Allah SWT kepada para sahabat untuk berjihad dan sebagainya. Pergi keluar berperang, serban hitam.
dakwah, sampaikan ilmu, jumpa orang serban putih. Dan sebahagian waktunya warna hijau. Maksudnya putih yang paling utama di sisi Nabi SAW. Okey, tak apalah. Jadi, tetapi walaupun Nabi paling sayang kasih warna putih, Nabi suka putih, tapi Nabi juga tidak meninggalkan untuk memakai warna-warna yang lain. Kerana setiap warna itu ada kelebihan yang Allah cipta pada dia. Kenapa pokok warna hijau? Boleh tak Allah buat pokok warna hitam? Boleh tak? Daun warna hitam? Boleh lah, harus bagi Allah. Tetapi kenapa Allah buat warna hijau? Ada hikmah, ada rahsia warna tu. Kerana hijau yang kita lihat, tumbuh-tumbuhan itu dia akan melegakan kita. Kerana fitrah manusia bila dia tengok kehijauan, padi, sawah, dia rasa macam rest. Cuba tengok padi warna hitam, rasa apa? Oi, sakit kepala. Kenapa Allah ciptakan langit warna biru? Kenapa Allah ciptakan air laut warna dia jernih, tetapi dia dapat biasan daripada langit, nampak juga biru? Lihat, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan mempunyai rahsia. Kerana yang menciptakan warna bukan manusia, Allah SWT. Warna-warna semua ada rahsia. Masya-Allah. Apple warna merah, oh syok, lain kita tengok. Boleh je Allah nak buat apple kita ni warna biru, warna apa-apa lain-lain lah. Tapi ada sebab kenapa apple dengan manis dia banyak ni, dengan masam sikit, dia sesuai dengan warna merah. Kenapa Allah buat macam tu? Ada hikmah dan rahsia dia. Itu untuk kebaikan manusia, dan itu tanda-tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Warna pun ada tanda rahmat dia pada hamba-hamba dia. Semua untuk hamba dia, semua untuk menunjukkan kasih dia. Dia nakkan kita ini mendapat kesejahteraan dengan agama, dengan iman, dan juga dengan persekitaran yang disebut ciptaan Allah SWT. Dalam Quran Allah suruh tengok ciptaan dia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan peralihan malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, bumi dan apa yang ada dalamnya, semua itu ada rahsia dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menenangkan kita, yang akan melapangkan jiwa kita, yang akan merasakan hati kita ini, yang akan dirasakan dalam hati kita ini cinta dan kasih pada Allah SWT. Allah SWT tengok kata Allah, tengok, siru fil ardi, jalan kamu atas muka bumi. Sama ada kita lihat apa saja pengajaran, musibah yang Allah turunkan pada satu kaum, nikmat yang Allah berikan, apa yang kita lihat dan kita ingat Allah, semua itu ada rahsia dan hikmah kebaikan. Tak apalah. Jadi Nabi ada waktu Nabi pakai warna merah, dan saya pula kebetulan pakai warna merah malam ni, tak rancang pula, tak ada semak tadi hadis. Tak apa. Dan ada sebahagian kita pakai warna merah, tak apa, alhamdulillah. Jadi merah yang Nabi SAW pakai dibahaskan oleh ulama. Allah SWT. Merah yang Nabi SAW pakai bukanlah merah terang. Merah terang maksudnya merah yang dipanggil apa? Tengok pun macam sakit mata. Kita cuba bayangkanlah ada merah-merah macam tu lah. Allah SWT. Tapi merah yang Nabi pakai ni tak sakitkan mata. Dia panggil merah cair, merah cayang, merah yang lebih budak-budak, nampak merah lembut-lembut, warna lembut dia panggil, dan tidak terang sampai menyakitkan mata, nampak terlalu terang dia panggil. Warna tu dia panggil soft saja, dia panggil lembut, dan dia macam pudar-pudar, dia panggil cayang lah, merah cayang. Sebahagian mengatakan merah hati. Merah hati. Merah hati kalau kita tengok ni merah hati lah, taklah hati sangat, tapi bolehlah lebih kurang lah. Merah hati, merah cayang, merah yang cayang sikit, yang lembut, dia akan mereskan mata kita. Dia satu tarikan dia panggil, warna merah. Warna merah ada satu tarikan sebenarnya. Bapak Sayyidina Muhammad. Jadi, dan kebiasaan kalau orang pakai warna merah, dia akan nampak lain. Tapi tak semua orang jugalah. Kebiasaan dia panggil, kebiasaan lah. Ada orang dia mungkin biasa saja, tapi kebiasaan orang merah akan melihatkan diri dia tu lain sikit. Merah dia ada kelebihan dan juga warna dia. Sebahagian pakar-pakar ilmu-ilmu dia panggil apa, yang dunia lah, mengatakan setiap warna itu ada aura dia. Setiap warna itu dia ada macam dia panggil apa, kesesuaian dengan diri kita. Setiap kita ada warna kita.
Itu dibahaskan dalam sebahagian alim ulama dan juga ilmu-ilmu dipanggil yang dunia lah. Ilmu-ilmu dipanggil apa, yang keduniaan. Ya, ada juga hikmah dan juga kebaikan dia. Maka setiap orang dia ada warna dia. Warna apa kita pakai paling berseri, itulah warna kita. Kita pakai hijau seri kita ni. Kawan kita pakai hijau tak berseri sangat, dia pakai biru berseri. Maka setiap kita ada warna yang sangat sesuai untuk diri kita. Kecuali putih. Putih pakailah sama-sama mesti sesuai, mesti elok dan sempurna, indah. Nah, putih adalah warna yang paling utama dia panggil, ya. Siapa pakai pun insya-Allah utama. Ialah ikut kesesuaian kita dan ikut juga mungkin warna kulit kita ataupun aura yang ada pada diri kita dan sebagainya. Itu sebahagian yang bahas begitulah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita lah. Tetapi Nabi Muhammad bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dilihat indah kerana pakaiannya indah, tetapi pakaian itu menjadi indah kerana indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Nabi lain. Kita kena cari warna ni nak sesuai. Nabi pakai apa pun, pakaian itu akan menjadi cantik sebab cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pakaian yang cantikkan Nabi, sebabkan Nabi yang sempurna yang cantik ini mencantikkan apa yang ada pada diri dia. Itulah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hari Isnin. Hari Isnin ni kalau kita baca kitab sirah, tak ada kelebihan langsung, tak disebut pun oleh orang jahiliah tentang kelebihan Isnin. Isnin ni seolah-olah macam tak ada apa-apa, hanya disebut Jumaat dan sebagainya. Bila lahir Nabi Muhammad hari Isnin, terus hari Isnin dapat kemuliaan. Kenapa Nabi tak lahir hari Jumaat? Nanti orang kata Nabi tumpang berkat hari Jumaat, satu Nabi mulia. Tak, Allah jadikan hari yang tak ada kelebihan, supaya hari itu mendapat kelebihan disebabkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kita perlu untuk ini, adjust ini untuk dapat tumpang ni sebab kita tak sempurna. Tapi Nabi Muhammad, sesuatu itulah yang dilihat sempurna dan indah kerana keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Dahsyatnya masya-Allah. Hebat masya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tak ada pun satu hadis sahabat kata kalau kami tengok Nabi pakai pakaian ni macam tak apa nak elok lah. Tak ada. Bahkan tak mungkin sahabat akan memandang dan juga merasakan di hati mereka macam tu. Kerana Allah telah jadikan Nabi Muhammad itu sebaik-baik ciptaan, seindah-indah ciptaan, paling tampan, paling segak, paling bercahaya, paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya ni pernah pergi Sempurna. Sempurna cantik. Pertama kali pergi Sempurna ni kita terkejut tengok dunia laut dia, masya-Allah. Bot tengah berjalan nampak pasir. Kat bawah tengok bot tengok tu . Ni bukan tepi pantai, ni tengah-tengah laut tu pun, duk tengah duk pergi kat pulau tu. Nampak tu pasir tu. Bot tengah jalan nampak pasir bawah. Jernih, terlampau jernih. Sampai kat jeti dia, kat pulau dekat Sempurna tu. Tengok bawah, semua nampak ikan jelas. Pasir nampak, ikan nampak dengan jelas. Tak ada sikit pun yang menghalang untuk kita tengok bawah tu. Sempurna lah. Nama dia pun sempurna lah. Memang sempurna elok. Ada orang pergi Sempurna, dia macam komen, aku rasa tak indah lah. Sempurna tu elok, Sabah tu Sempurna tu elok. Orang pergi semua orang akan kata elok. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dunia ni, apa muka keindahan manusia ataupun alam, Nabi Muhammad lah penghulu dan juga yang paling cantik dan segak, paling sempurna. Takkan ada yang komen dan juga masakan kekurangan. Bahkan semuanya kesempurnaan, termasuk orang kafir, orang dipanggil apa, yang menentang Nabi Muhammad, melihat kesempurnaan, keindahan, ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hadis nak cerita, jadi panjang pula, Nabi dah pasal kita tak apalah. Jadi Nabi pakai warna merah, merah hati, sebagian kata macam tu. Ataupun yang lebih banyak yang kita mendengar daripada syaran-syaran para ulama kita, merah yang dipanggil apa, percaya pedang. Okey ya. Terus untuk senamat. Kemudian kita ambil terusnya. Kata Sayyidina Abi Juhaifah, aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senamat. Maksudnya apa? Allah senamat. Dan Allah, maksudnya apa? Aku pernah
aku melihat Nabi SAW, kata Sayyidina Abi Juhaifah, dan waktu tu Nabi SAW pakai warna merah. Tiba-tiba aku terpandang betis Nabi Muhammad. So Nabi SAW kalau pakai jubah ataupun pakaian, dia atas ada buku lali, betis tu akan nampak, sikit atau banyak akan nampak betis. Okey ya. Kita kalau tak boleh singkat sampai tengah betis, paling kurang atas sikit atau ada pada buku lali ataupun sama dengan buku lali. Allah senang. Kecuali kita pakai seluang, takkan nak pakai seluang tengah betis. Peliklah, kecuali pendekar, silat gayung, silat harimau dan sebagainya, tak apalah. Seluang dia pendek sebab panglima, pendekar dia panggil ya. Tapi katakan kita pergi pejabat pakai seluang, sekarang tak apa. Yang diharamkan itu orang yang labuhkan pakaian dengan tujuan sombong. Waktu Nabi perintahkan para sahabat singkatkan pakaian untuk orang lelaki dan labuhkan pakaian untuk orang perempuan. Orang perempuan boleh labuh lebih pada satu hasta. Allah senang. Perempuan ni pakai kain sampai dia punya kaki dia yang bawah tu. Dia boleh lajak lagi, dia boleh tambah lagi sampai satu hasta. Perempuan Nabi anjurkan lebihkan, labuhkan. Orang lelaki Nabi kata singkatkan. Mai orang putih, dia bercanggah tu dengan sunnah Nabi Muhammad cara barat. Dia buat apa? Di pejabat, orang perempuan singkatkan skirt, orang lelaki pakai seluar labuh bawah buku lali tu ya. Ada tak di pejabat-pejabat di Eropah lah? Ada tak orang lelaki pakai long pendek buat mai dia panggil apa? Pejabat. Ada tak? Tak tengok dalam filem. Tapi orang perempuan pakai skirt. Maksudnya Nabi kata, wahai wanita, labuhkan pakaianmu, wahai lelaki, singkatkan pakaianmu. Mai barat, wahai wanita, singkatkan pakaianmu, wahai lelaki, labuhkan pakaianmu. Tu dah jadi gitu soalannya. Tak apalah. Tu kan kita cerita yang tu. Kita lalu-lalu saja dia panggil ya. Maka aku melihat betis Nabi SAW, aku melihat kilauan betis. Allah senang. Maksudnya aku melihat betapa putih dan berkilaunya betis Nabi SAW. Seolah-olah Nabi pakai warna merah. Allah senang. Dan Allah senang Muhammad, waktu tu kan orang kalau putih pakai baju gelap sikit macam terselulah dia panggil warna kulit dia panggil ya. Allah senang Muhammad. Jadi aku lihat baju Nabi, kagum, nampak cantiknya, indahnya Nabi pakai warna merah. Nabi memang indah, apa saja Nabi pakai memang indah. Waktu itu terpandang betis Nabi Muhammad nampak putih dan berkilau, bercahaya. Ini Nabi SAW. Ini dalil kata Nabi Muhammad SAW baju dan pakaiannya atas buku lali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang labuhkan pakaian dia bawah pada buku lali, orang lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala murka pada dia lah. Ada azab dia panggil, sombong ya. Mai Allah akan bakar dia punya kaki dia apa semua, ada lah lebih kurang hadis tu. Mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, wahai Rasulullah, saya ni selalu pakaian saya bawah pada buku lali. Kenapa? Saya kurus. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kurus. Orang kurus kalau pakai baju seluar kain, dia mesti akan turun. Macam saya lah, ada waktu turun tu, kurus. Okay. Maka kamu wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu bukanlah labuhkan kerana sombong. Maksudnya hanya Nabi kaitkan dengan sombong. Tapi lah ni kita pakai labuh, kita sombong tak? Tak sombong, kerana itu dah macam kebiasaan. Kenapa zaman dulu dikaitkan dengan sombong? Ini ulama hadis lah yang bahaskan, kita ambil saja. Kerana zaman dulu siapa yang baju dan pakaian dia lebih labuh, menunjukkan dia orang kaya. Orang miskin pakai cukup-cukup dan singkat. Kenapa? Nak beli duit, nak beli baju, kain, tak cukup duit. Orang kaya boleh beli kain 3 meter, 4 meter. Orang miskin dia beli cukup-cukup ya, untuk tutup aurat, tu saja. Bawah sikit pada lutut, cukup. Tak nampak lutut, tak nampak pusat, dah orang miskin. Orang kaya, dia labuh lebih, sampai mereka rasa sombong, sampai mereka rasa ini miskin ni, singkat, aku orang kaya lebih.
Tapi zaman kita, adakah kita labuhkan kerana sombong lagi? Dah macam jadi kebiasaan. Maka siapa yang dalam hati dia rasa sombong dengan lebih, memang ada janji azab dan hukum dia haram. Dan siapa yang dipanggil apa? Tidak merasakan sombong, tinggi diri, sebagian mengatakan makruh saja. Okey, tak macam tu. Terus Allah SWT. Sebagian juga membahaskan atas pada buku lali sunat, betul-betul buku lali harus, dan bawah adanya adalah makruh. Ya, tak apalah. Jadi Allah SWT Muhammad, aku melihat baginda dan kedua betisnya tu berkilau, cantik indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ambil lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala hadatsana Ali bin Khusram. Wa billahi qala Ali bin Khusram qala hadatsana Isa bin Yunus an Israil. Israil ni siapa dia? Perawi hadis. Imam Tirmizi ambil daripada Ali bin dia panggil apa? Khusram. Sampailah perawi hadis nama dia Israil. Nama Israil. Boleh kita bunuh nama anak kita Israil? Amalan ni jangan bunuhlah, bahaya ni. Bunuh anak kita ni. Kata Israil. Sebenarnya Israil itu, Israil adalah nama Nabi Yaqub. Gelar dia. Kan Allah sebut dalam Quran, ya Bani Israil, ya Bani Israil. Maksudnya apa? Wahai anak cucu Israel. Itu maksudnya. Kita ya Bani Adam. Kita ni Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dia pun anak cucu Nabi Adam juga, cuma dikhususkan lagi, dimuliakan lagi kerana mereka adalah keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub digelar Israel. Zaman dulu il ni menunjukkan hamba Allah. Jibril il belakang tu hamba Allah. Israfil il belakang tu hamba Allah Subhanahu wa taala. Israel maksudnya apa? Hamba Allah yang berjalan waktu malam. Isra di malam. Maka anak cucu dia digelar sebagai anak cucu Nabi Yaqub, tu Israel. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, yang pelik pula, an Israel. Kenapa pula perawi hadis ni orang Israel? Macam itu pula. Maksudnya Israel ni adalah nama perawi hadis, dan menamakan dengan Israel itu nama seorang Nabi. Silakanlah siapa nak buh. Ni jika dapat cucu, nama apa? Israel. Okay, tak apa boleh. Makna dia bagus. Hamba Allah yang berjalan waktu malam. Hamba Allah. Nabi Yaqub. Okey. Lepas tu setengah tok-tokku kata, kita kena rasa segan sikit. Kita kata laknat Allah kata Israel. Segan sikit. Kenapa? Israel Nabi Yaqub. Zionis Yahudi boleh. Bagi terus. Katalah apa pun. Silakan. Tapi Israel ni kita macam kena rasa segan sikit. Jahatnya Zionis ni, dia nak cemarkan nama seorang Nabi. Dia buat negara haram. Allah SWT. Dia rampas tanah orang. Dia buat mai orang Yahudi yang duduk di luar daripada Palestin, daripada Morocco, daripada Yaman, dia ambil semua. Ambil. Dia buat mai. Dia bagi cukup kota nak tubuhkan negara. Dia namakan Israel nama. Nah, abang kata mereka ni anak cucu Israel, anak cucu Nabi Yaqub. Tapi dalam masa yang sama mereka mencemarkan nama Nabi Yaqub. Mereka tahu tak mereka mencemarkan nama Nabi? Mereka tahu. Tapi itulah perangai mereka, suka menghina Nabi dan membunuh Nabi Rasul. Gelaran Nabi Muhammad apa dia? Muzammil. Nabi ni Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil. Nabi Allah gelar Muzammil. Maksudnya apa? Wahai orang yang berselimut. Cuba kita bayangkan nama negara kita Muzammil. Siapa dia Muzammil tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat macam itulah. Depa buah nama Nabi kat negara depa. Negara satu dunia ni tak buah nama Nabi pun. Boleh katakan tak ada lah. Hanya Yahudi buah nama negara dia, nama Nabi, nama Rasul. Tujuan apa? Mungkin bermain kan, nak hina. Dia bukan nak jaga nama Nabi tu. Bahkan mereka ni orang yang sangat kejam, sombong. Masya Allah, dilaknat oleh Allah SWT, Zionis. Tapi ada Yahudi yang baik. Ada Yahudi yang baik, yang Islam, masuk Islam, tolong Islam. Tapi kebanyakan Yahudi memang jahat. Okay, kebanyakan jahat. Zaman Rasulullah ada Yahudi masuk Islam? Ada. Sayyidina Abdullah bin Salam, Sayyidina Sofiyah, Allah SWT, itu dia panggil apa? Seorang anak kepada Allah SWT Muhammad, dia panggil apa? Seorang Yahudi, musuh Nabi SAW. Lagi siapa lagi? Mukhairiq, khairul Yahud kata Nabi SAW. Mukhairiq ni masuk Islam, dia join perang Uhud dan dia syahid. Yahudi yang syahid
70 orang syuhada Uhud tu salah seorang orang Yahudi yang masuk Islam, Mukhairik. Waktu sebelum dia syahid, dia kata apa? Harta aku, kebun aku semua milik Muhammad dan keluarga dia, infak kepada Rasulullah semua, bagi Rasulullah. Masya Allah. Ada lagi beberapa lagi nama orang Yahudi. Ada pun ni yang beriman masuk Islam dan tolong Nabi SAW. Tapi kebanyakan sangat memusuhi Nabi, sampai Nabi halau Bani Quraidah dan Nabi perangi mereka. Kenapa? Jahat sangat, suka buat rancangan, panggil orang luar daripada Madinah, serang Madinah. Mereka duri dan daging, gunting dalam lipatan. Yahudi jangan percaya sangat. Saya tahu dia macam tu. Nabi dah buat piagam Madinah, ya kami ikut ya Rasulullah Muhammad. Tapi belakang mereka mengingkari. Yahudi ni depan dia janji dengan orang Islam, belakang dia hancurkan orang Islam. Sesama dia pun dia boleh tipu. Waktu mana dia nak ambil tanah Palestin, nak tubuh Israel, negara haram Yahudi ni, dia pi ke Yaman, jumpa dengan Yahudi yang duduk di Yaman dah berapa ratus tahun, 1000 tahun dah, nak cucu ni yang duduk dengan orang Islam, pi masih beramai Yahudi. Dia mai dah ke negara Israel yang kita akan buat baru ni. Kamu duduk sini macam syurga. Ni negara kita sendiri, kita letak nama Israel ni, kita Yahudi, bangsa Yahudi. Kamu akan dapat kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan. Kamu akan dapat bantuan daripada kerajaan. Keluar daripada Yaman, mai kita tubuh negara kita. Dia pergi Morocco sama juga, Libya dan sebagainya. Mereka pemai mereka buat orang asal di situ ataupun orang besar yang di negara haram Israel, menjadikan yang mai pada luar nak cukupkan kota sebagai kasta yang paling bawah, tak dibagi hak, dihina, itu dan sebagainya. Mereka dah rasa macam neraka duduk di Israel. Satu kita tengok dalam berita baru ni, bila Hamas serang, ramai pergi airport. Pergi airport tu siapa? Orang Yahudi yang keluar daripada negara yang mereka duduk lama dah. Rumah mereka masih di sana, tanah mereka masih di sana. Mereka tak mau dia duduk di Israel, nak balik ke negara yang mereka pernah duduk. Mereka kata lebih baik kami duduk dengan orang Islam. Duduk dengan Yahudi ni tak rasa aman. Mereka hina kami, rendah kami, tak bagi hak kami, tipu kami. Sebab tu Allah dah sebut, Nabi dah sebut, di antara sifat orang Yahudi yang sangat dahsyat, al-hasadu wal baghdha. Yahudi ni sesama dia hasad, sesama dia benci sesama dia. Dia kan bersatu. Allah SWT Muhammad. Jadi satu dia nak balik ke sana balik. Sebab dia hanya main macam tumpang saya di negara ni, tertipu dengan Zionis, dia panggil pertubuhan Zionis. Zionis ni pertubuhan sebenarnya, pertubuhan tak apalah, itu cerita panjang. Jadi inilah keadaan kita pada hari ini. Maka Israel lah seorang perawi ni. An Abi Ishaq anil Barra ibn Azib qala ma ra'aitu ahada minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibahi. Kata Sayyidina Barra bin Azib, aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ramai orang pakai merah di zaman Nabi, ada aja orang pakai merah. Sepanjang zaman ada. Tapi tak pernah seorang pun yang aku tengok pakai merah yang seelok Nabi sallallahu alaihi wasallam, seindah Nabi. Maksudnya bagi aku Rasulullah lah yang paling cantik, indah, segak dalam memakai pakaian warna merah. Kenapa? Kerana merah itu lebih nampak cantik disebabkan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain pakai merah tu tak cantik. Merah tu jadi biasa. Sebab orang tu orang biasa. Nabi orang luar biasa, cantik. Baju je cantik. Masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku lihat orang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ekor rambutnya hampir menyentuh kedua-dua bahunya. Ni maksudnya waktu Nabi pakai merah ni, yang sahabat menyaksikan, waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya rambutnya jummah. Jummah itu rambut yang mencecah bahu. Bila Nabi berjalan sallallahu alaihi wasallam, rambut tu lembut dan memukul bahu Nabi macam tu. Ada orang kita tengok rambut dia lembut, ikal mayang, berjalan dia macam memukul bahu. Sahabat tadi tengok Nabi pakai merah, dia nampak betis Nabi, dia fokus dalam tu, dia rasa macam Allah indahnya. Sahabat ni tengok
indahnya pakaian merah Nabi Muhammad, dan dia fokus pula pada rambut Nabi Muhammad, semuanya indah, segak sangat. Allah sunnah. Maka menyimpan rambut panjang itu sunnah. Itu sunnah. Jadi Allah sunnah Muhammad dia panggil apa? Tetapi kalau menjadi adat orang yang tak baik, kita elakkan untuk buat supaya kita tak diburukkan. Tak apalah, saya kita sambung lepas adzan sikit, sambung 5 minit pasal rambut ni, tu kita tutup lah insyaAllah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. La hawla wa la quwwata La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik. Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin. Wasyafa'a darajat wa rafi'a ba'd maqam. Innaka la tukhlifu al-mi'ad wa la sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Semua sikit saya 2-3 minit saja. Jummah iaitu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai mencecah bau. Dan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Haddad, dia pernah mengatakan, "Ma min sunnatin min sunanil Mustafa illa anni Allah arju qad amiltu biha." Melainkan tidak ada satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad melainkan aku harap aku telah amalkan semuanya. Imam Haddad, seorang ulama yang terkenal, mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia mengkaji semua kitab sunnah, kitab hadis, semua dia praktik amal. Okey. Cuma satu saja Imam Haddad kata, tahu rambut panjang aku tak mau amal lagi. Kerana di zaman tu, di Tarim ataupun di Yaman, orang tahu rambut panjang ni imej tak elok. Macam zaman kita 80-an, 90-an, dia panggil apa? Rok kapak, apa semua. Tak apalah. Maka Imam Haddad segan, takut nanti orang menganggap buruk kepada dia. Dia takut dia fitnah. Tetapi saat tahun-tahun akhir Imam Haddad nak meninggal dunia, dia tahu rambut panjang. Tahu rambut panjang. Dia kata, inilah sunnah terakhir yang aku amalkan, dan semua dah amalkan, masya-Allah. Imam Haddad dia pernah dengar Nabi dalam hadis, dia baca hadis, Nabi pernah tawaf di Kaabah guna unta. Imam Haddad pergi Mekah berumrah, dia minta untuk tawaf dengan unta, dibagi. Kenapa? Imam Haddad dihormati waktu tu di bumi Mekah dan Madinah. Kerana rotib dia itu, rotib Haddad, dibaca di Mekah dan Madinah.
di Masjidil Haram dan juga di Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Jadi nak tahu rambut panjang boleh tak? Silakanlah nak tahu. Zaman kita ni orang dah mungkin dah faham dah, tak dipandang buruk sangat. Okey saja. Bahkan orang dah mengaji ramai dah. InsyaAllah orang sangka baik pada kita, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mesti dijagalah dengan rapinya, dengan minyaknya, dengan semuanya. Itu penting juga lah. Dan kita rambut pendek ni adakah tak ikut sunnah Nabi? Ikut sunnah juga, kerana ada waktu Nabi rambut pendek. Pendek bukan maksudnya sampai botak, maksudnya ada untuk boleh sikat dia panggil, ya. Dia panggil limah, jummah, Allah sunnah Muhammad. Satu lagi apa dia? Ufrah, wafrah. Nantilah kita sambung insya-Allah. Dan Allah berkati kita, merahmati kita semua. InsyaAllah mudahan pengajian Syama'il ini Allah membuka hati kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkan hati kita semua, dan semakin semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan juga memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah jamaah dah.